Sebenarnya video ni saya nak jawab satu soalan daripada komen yang saya dapat ya dekat video saya yang bertajuk SIM card One SOX kena bar. Okay, topiknya memang dia kena bar lah ni. Okay, dia tanya SOX ni okey ke? Kalau tanya saya, jawapan bias saya memang okey lah sebab saya memang pakai One SOX sejak tahun 2013. 2013 saya pakai SOX. Okay. Lepas tu dia cakap lambat sehari tak bayar, terus tak dapat internet. Okey, dia bukan apa. Dia punya cycle ni sebenarnya, apa yang berlaku dekat dia, contohlah cycle dia tamat pada 9 hari bulan. Dia tak bayar pada 9 hari bulan punya cycle. So 10 hari bulan tu, kalau dia punya tunggakan tu banyak kan, melebihi sebulan punya tunggakan, jadi dia punya data tu akan disekat kan. Bukannya data je disekat, dia punya panggilan keluar pun akan disekat. Maksudnya dia tak boleh buat panggilan ataupun dia tak boleh buat SMS. Dia tak ada benda yang pelik kat sini. Bila dia tak bayar komitmen, memang kena bar. Tapi sebenarnya bukannya terus kena bar, sebab saya pasti dia punya komitmen mesti tinggi kan. Tapi lepas tu dia cakap bila saya nak bayar tunggakan, bila saya nak bayar ada tunggakan. Tunggakan pula bukan kaleng-kaleng macam sebulan tak bayar. Okey, kat sini sebenarnya ada satu persoalan lah. Kalau macam saya sendiri kalau nak ambil apa-apa plan, ambil apa-apa plan One SOX ni, mestilah saya kena tahu dulu berapa dia punya bayaran, berapa bulanan dia. Contoh, saya ambil satu contoh. Saya ambil B59DB. Okey, B59DB ni kalau nak ambil dia punya plan ni, kena bayar RM59 baru kita dapat plan tu. Lepas tu setiap bulan kita kena bayar RM62.54. Dia bukannya yang RM62, RM62.54 tu adalah termasuk SST. Maksudnya tadi harga dia RM59 je sebenarnya sebulan. Tapi sebabkan SST bulanan kena bayar RM62.54. Kalau saya tak bayar dalam tempoh sebulan, maksudnya dalam bulan depan saya tak bayar untuk next cycle, dia akan disekat kan. Tapi biasanya kalau pengguna tu dia punya track record pembayaran dia cantik, SOS akan extend lagi kredit berapa dia boleh berhutang. Tapi dalam kes dia ni, saya percaya dia punya tunggakan tu tak ada tinggi mana. Tapi dia terkejut. Dia kata bukan kaleng-kaleng. Kalau saya sendiri kan, secara logiknya dia tak perlu terkejut. Pada pandangan saya lah, dia tak perlu terkejut. Sebab contoh dia ambil plan B59DB tadi, mesti dia dah kena tahu awal-awal berapa dia punya tunggakan. Bila dia cakap macam sebulan tak bayar, kalau sebulan tak bayar baru RM62.54. Tak perlu nak terkejut benda tu, sebab sepatutnya dah tahu. Melainkan kalau dia tak bayar 2 bulan, dia akan jadi 100 lebih lah, 124, 130 lebih. Jadi dekat sini dia cakap bukan kaleng-kaleng tu macam terlalu banyak, macam dia tak tahu berapa sebenarnya komitmen bulanan dia. Okay, so saya katalah nak stop. Dah stop nombor terus mati. Saya tanya macam mana ni nombor mati, nak tukar telco tak boleh. Bila nak hidupkan balik, tiba-tiba macam kena bayar. Saya rasa macam teraniaya pula. Yang kat sini pun sebenarnya satu salah faham lah. Sebab ni tak ada benda yang teraniaya kat sini. Dia punya konsep senang. Kalau faham konsep Bill One SOX Black ni, tak ada benda yang cakap teraniaya. Biasanya kan orang nak tukar plan ni daripada One SOX, dia tengok dekat amount due tu, amount due kosong, dia anggap benda tu, oh, aku dah tak perlu bayar apa-apa, aku boleh tukar plan. Sebenarnya salah kat situ. Bila amount due tu maksudnya tunggakan tu maksudnya kita tak ada tunggakan bayaran lepas. Tunggakan untuk cycle lepas dah tak ada. Tapi cycle yang dia tengah gunakan tu, dia tak bayar lagi kan. Let's say macam saya bagi contoh lagi, B59DB tadi, bayaran bulanan dia adalah RM62.54. Cycle yang lepas, contohlah cycle yang lepas memang kosong, amount due tu kosong. Tapi bila nak tukar ke telco lain, dia kata tak lepas. Bukan masalah lepas tak lepas. Bila tukar ke telco lain tu, dealer telco tu akan cakap, oh, encik masih ada lagi tunggakan dekat SOX ni. Lepas tu tapi saya punya tunggakan saya punya amount due kosong, saya dah habis bayar dah, kosong kat situ. Maksud saya tak ada hutang. Memang tak ada hutang untuk cycle lepas, tapi untuk cycle yang dia sedang gunakan tu, dia masih lagi ada dia punya tunggakan. Berapa tunggakan dia? Dia masih lagi belum melunaskan bayaran untuk cycle yang terkini yang dia sedang gunakan, iaitu RM62.54.
Lepas tu sedangkan masa tak ada internet tu, tempoh tu tak ada line, macam mana boleh jadi ada tunggakan? Yang ni lagi tak logik lah. Bila tak ada line, macam mana boleh ada tunggakan? Yang ni memang dia tak faham lah konsep apa ni telecommunication ataupun billing telecommunication dekat Malaysia ni. Dia sebenarnya berdasarkan apa ni, dia macam satu kontrak lah, perjanjian. Okey, kalau kau ambil plan B59DB ni, setiap bulan kau kena bayar RM62.54. Dalam perjanjian tu tak ada cakap tau, oh kalau tak ada line, kau tak payah bayar. Dia bukan macam tu, cik. Dia bukan macam tu. Ada line tak ada line tu sebenarnya atas tanggungjawab kita, untuk sama ada untuk kita call ataupun report dekat K-Line kenapa tak ada line, ataupun kita ambil inisiatif tukar awal-awal. Kat sini tak ada line ni, kena tukar telco lain. Macam tu. Bukannya terus tak apalah aku pakai je telco ni, nanti aku tak payah bayar sebab tak ada line. Dia bukan macam tu. Dia bukannya kita ambil servis daripada adik kita, abang kita. Lepas tu dia kata terlepas, contoh bayar 25, terlepas sampai 1 hari bulan, berapa hari tak ada internet. Bila saya tanya kenapa, dia punya ayat ni pun pening juga ni. Contoh bayar 25 apa ni, 25 hari bulan ke RM25? Terlepas 1 hari bulan, 25 hari bulan kot. Contoh bayar 25 hari bulan, terlepas sampai 1 hari bulan, berapa hari tak ada internet? Maksudnya 5 hari dah, lebih kurang 5 hari ke 6 hari tak ada internet. Bila tanya kenapa kita ni lambat bayar, padahal bulan-bulan bayar. Sebenarnya tak ada. Warna SOS dia tak pernah tanya Warna SOS dia tak pernah call, "Encik tolong bayar ni bil ni." Tak ada. Warna SOS dia terus, kalau dia orang tu tak bayar, dia terus bar. Dalam masa sebulan dia tak bayar, dia terus kena bar. Kalau tak bayar seterusnya, dia akan kena block. 30 hari seterusnya lah, dia akan kena block. 30 hari seterusnya kalau tak bayar juga, dia akan kena terminate. Itu je. Warna SOS tak ada call, "Encik tak bayar bil." Tak ada. Tapi dia cakap ni, bila dia tanya kenapa lambat bayar, kenapa kita lambat bayar, tak ada. Warna SOS tak pernah tanya. Saya masuk akaun dia, bulan-bulan, padahal bulan-bulan bayar. Okey, saya masuk akaun dia, bulan-bulan bagi dia bayaran SOS ni, dia tolong top upkan. Saya dah tak pakai dan minta stop sebab tiba tak ada line and ada hutang. 2 line kat rumah 3G. Yang recommend pun jiran-jiran area sini. Okey, sebenarnya yang dekat last ni sebenarnya saya dah pening dah. Dia punya penggunaan tanda bacaan tu agak bersepah. Tapi itulah secara ringkasnya dia punya penerangan. Banyak kekeliruan dekat situ lah. Sebenarnya bagi saya kan, kalau tak faham tu, first sekali sebab tak nak ambil tahu kan, tak nak fahamkan dulu sebelum kita ambil sesuatu plan tu. Sebab kebanyakan orang, dia tengok, oh bulanan macam ni, dia terus ambil je. Yang kedua, dia tak tanya dealer. Yang ketiga, dealer tu yang tak bagi tahu secara jelas. Yang keempat, dia tak bertanya tapi terus judge, terus cakap salah kan. Boleh je tanya mana-mana dealer kan, sebab One Access ni dealer ramai kan. Google je. Bila dah Google, jumpa nombor dealer, tanya, kenapa saya punya macam ni. Dia bukannya terus judge. Saya tak puas hati, saya teraniaya. Dia bukan macam tu konsep dia. Apa-apa kita kena tanya dulu kan. Apa-apalah kat kredit ke, telco lain punya plan plan data, plan internet ke, sama je apa-apa pun. Jadi pada korang yang ada persoalan pasal One SOX ni, boleh tanya dekat bahagian komen lah. Bahagian komen, InsyaAllah saya akan terangkan. Kalau saya tak terangkan tu, maksudnya soalan tu berulang ataupun dah dijawab.